Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Intan. Saya Cikgu Sains tahun 2 kamu. Hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran berkomunikasi. Apa itu kemahiran berkomunikasi? Jom kita tengok video ini. Selepas suatu eksperimen di dalam kelas, Lana berkongsi keputusan eksperimen dengan Sarah. Lana menggunakan kemahiran sains berkomunikasi. Berkomunikasi adalah proses menerima, menyebar dan berkongsi maklumat dan idea. Bercakap, mendengar dan menulis adalah cara-cara untuk memberi dan menerima maklumat atau idea. Merekodkan maklumat daripada penyiasatan dalam bentuk jadual, graf dan carta juga adalah cara-cara untuk berkomunikasi. Membuat lukisan sains dan melabel lukisan adalah satu cara lain untuk berkomunikasi. Akhir sekali, menulis laporan sains sama seperti apa yang Lana lakukan akan membolehkan orang lain mengulangi dan menyemak keputusan eksperimen tersebut. Hari ini cikgu nak ajar kamu kemahiran berkomunikasi. Sebelum ni cikgu dah ajar kamu kemahiran memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor. Apa dia kemahiran berkomunikasi? Mari kita perhatikan jadual tugas kelas 2 Arif ini. Maklumat dalam jadual di atas boleh memberikan jawapan kepada soalan berikut. Soalan nombor 1. Siapakah yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Khamis? Kita boleh lihat pada hari Rabu dan Khamis yang ditugaskan untuk menyapu adalah Hairun, Yana, Santi dan Syamim. Soalan nombor 2. Berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Murid yang ditugaskan menyusun meja dalam seminggu seramai 10 orang. Soalan nombor 3. Siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Berdasarkan jadual ini, kita boleh lihat murid yang ditugaskan bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu ia adalah Hairun. Hairun ditugaskan bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu. Jadi, kita boleh nampak soalan-soalan boleh dijawab berdasarkan kepada jadual. Maklumat yang cikgu nak sampaikan dapat disampaikan dalam bentuk jadual. Maksudnya jadual ini adalah salah satu bentuk kemahiran komunikasi kerana mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran berkomunikasi. Kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. Ini contoh-contoh gambar, carta, graf dan model. Kalau awak faham, dia adalah maklumat yang awak nak sampaikan pada kawan awak, kita boleh sampaikan dalam bentuk lisan, maksudnya bercakap. Selain pada lisan, kita boleh sampaikan dalam bentuk lukisan, jadual, gambar, carta, graf dan model. Melalui kemahiran tu, kawan-kawan kamu boleh faham walaupun kamu tak beritahu, tak cakap secara lisan apa yang kamu nak. Apa pula kemahiran manipulatif? Mari kita tengok video ini. 4 orang pelajar berada di dalam makmal sains dan berkongsi pengalaman mereka di dalam kelas. Sarah berkata dia tidak boleh melupakan suatu aktiviti apabila perlu mengumpulkan siput babi untuk eksperimen mereka. Michael berkata dia menyukai sesi makmal sains. Dia suka menggunakan dan mengendalikan radas makmal yang berbeza dalam eksperimen. Lana berkata dia seperti Michael. Dia suka membersihkan semua radas selepas setiap eksperimen. Dia juga memastikan radas disimpan semula. Bagi Lynn, apa yang paling dia sukai tentang sains adalah melakar spesimen dan radas dengan betul.
Kemahiran-kemahiran yang dikongsi oleh para pelajar tersebut dipanggil kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif merujuk kepada kebolehan untuk menggunakan dan mengendalikan radas dan bahan makmal dengan betul apabila menjalankan penyiasatan saintifik. Kemahiran manipulatif termasuk mengendalikan spesimen dengan betul dan berhati-hati, menggunakan dan mengendalikan radas dan bahan sains, melakar spesimen dan radas sains, membersihkan radas sains dengan betul dan menyimpan radas dan bahan sains dengan betul. Okey, seterusnya cikgu akan masuk kepada kemahiran manipulatif. Okey, apakah pula kemahiran manipulatif? Kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Mari tengok buku teks kamu. Nombor 1. Mari kita perhatikan kemahiran manipulatif yang diamalkan di dalam bilik sains. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Nampak? Murid menuang cecair dengan cara yang betul dan cermat. Tak boleh menuang cecair secara suka-suka sehingga cecair itu boleh tertumpah dan membahayakan. Okey, kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Mengendalikan spesimen hidup iaitu siput kebun. Okey, tengok dalam contoh. Murid ni nak buat eksperimen menggunakan siput ataupun spesimen hidup. Jadi dia perlu mengendalikan siput ini dengan betul dan cermat supaya tidak menganiaya siput tu ataupun mendatangkan bahaya yang lain. Okey, spesimen ada banyak. Spesimen hidup seperti binatang, sel, bakteria. Ada juga spesimen yang tidak hidup. Contoh seperti benda-benda lain yang bukan hidup yang kita nak uji. Itu benda yang kita nak uji atau objek yang kita nak uji itu adalah spesimen. Okey, yang ketiga, melakar spesimen, peralatan, bahan sains dengan betul. Okey, kemahiran melakar, melukis, maksudnya melukis secara ringkas, bukan lukisan yang cantik sangat tu. Itu melukis yang lawa, ini melakar. Okey, melakar bunga raya, pikal dan air. Contohnya ini dia buat pikal, dia buat rendam bunga raya untuk mendapatkan air yang berwarna merah. Jadi dia melakarkan dengan cantik dengan betul di dalam kertas. Melakar spesimen dan peralatan dengan betul. Itu kemahiran manipulatif. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Setelah menggunakan peralatan sains di bilik sains, kita perlulah membersihkannya dengan cara yang betul. Contohnya mencuci tabung uji, kena gunakan berus yang halus dan terlangkupkan tabung uji di tempat yang sesuai, yang betul. Supaya tabung uji itu tak pecah dan boleh membahayakan. Yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, menyimpan bika, menyimpan kantar pembesar dalam kotak dan susun semula dalam laci dengan betul. Ini adalah kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ni digunakan ketika kamu berada dalam bilik sains atau ketika kamu menggunakan peralatan sains. Ingat ya, kemahiran manipulatif ialah mengendalikan peralatan dengan betul, dengan cermat, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Spesimen itu adalah benda yang diuji dalam eksperimen kamu. Melakar spesimen dengan betul, membersihkan dan menyimpan peralatan dengan betul dan selamat. Maksudnya selepas guna jangan biarkan bersepah-sepah ataupun tak basuh dan biarkan kotor-kotor macam tu. Okey, jadi tadi kita dah tengok video dan dah belajar mengenai kemahiran berkomunikasi dan kemahiran manipulatif. Okey, jadi sebelum kita masuk ke bab baru, saya nak buat sedikit revision untuk apa yang kamu dah belajar dalam kemahiran saintifik tahun 2. Okey,
sebelum ni kita dah belajar kemahiran memerhati. Kita memerhati menggunakan 5 deria kita ini. Deria penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Deria ini kita menggunakan deria kita ini dengan menggunakan organ-organ di badan kita seperti mata, hidung, kulit, lidah dan telinga. Kesemua deria ini digunakan untuk memerhati. Kemahiran berkomunikasi pula adalah melalui lisan atau lakaran, model seperti graf, jadual dan lain-lain. Seterusnya kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran di dalam makmal sains. Langkah-langkah kemahiran manipulatif ini perlu dilakukan sekiranya kita menjalankan eksperimen. Kita perlu mengendalikan dengan betul, mengendalikan spesimen, melakar spesimen dengan tepat dan betul, membersihkan peralatan sains dan juga menyimpan peralatan sains dengan betul dan selamat. Seterusnya kita buat latihan untuk apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Padankan gambar dengan kemahiran proses sains yang betul. Lihat gambar A. Apa yang murid lelaki itu sedang lakukan? Mereka sedang mengukur dan menggunakan nombor sebab mereka ada menggunakan alatan untuk mengukur seperti pembaris dan pita ukur. B. Apa yang murid ini sedang lakukan? Murid ini sedang mengelas bikar dan tabung uji untuk disimpan di tempat yang betul. Jadi dia sedang mengelas, kemahiran mengelas. C. Apa yang sedang murid ini lakukan? Betul, murid ini sedang melakukan kemahiran proses sains berkomunikasi. Dia sedang melukis graf untuk menyampaikan maklumat. D. Apa yang murid ini sedang lakukan pula? Bagus, murid ini sedang memerhati ais di dalam cawan dengan menggunakan mata. Derianya melihat dengan menggunakan mata. Seterusnya, lengkapkan jadual. Ini adalah kemahiran berkomunikasi. Kamu hendak menyampaikan maklumat dalam bentuk jadual. Tengok reban ayam Nisa. Ada berapa ekor anak ayam di reban ayam Nisa? Ada berapa ekor anak ayam di reban ayam Kanang? Begitu juga di reban ayam Kugan dan juga Meling. Lengkapkan jadual di bawah, warnakan anak ayam mengikut bilangan yang terdapat dalam gambar di atas. Jadi, contohnya kamu pergi ke reban ayam Nisa dan kamu lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ekor anak ayam. Warnakan 10 ekor anak ayam tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reban ayam Nisa. Maka jadual ini adalah cara kamu menyampaikan maklumat atau berkomunikasi kepada rakan dengan memberitahu bilangan anak ayam yang terdapat di setiap reban. Nanti kamu siapkan ya. Untuk lembaran dan latihan yang kedua, kita akan menjawab soalan kemahiran manipulatif. Nomborkan urutan bagi langkah penyiasatan yang betul. Perhatikan sifat fizikal bunga raya. Bersihkan peralatan sains selepas menjalankan aktiviti ini. Letakkan bunga raya di atas dulang. Lakarkan bunga raya dengan betul dan cermat. Tulis semula langkah penyiasatan ini mengikut susunan yang betul. Jadi yang manakah nombor 1? Yang nombor 1, sebelum kita nak mulakan eksperimen, kita letakkan dahulu bunga raya di atas dulang. Selepas itu kita perhatikan sifat fizikal bunga raya. Selepas itu barulah kita lakarkan bunga raya dengan betul dan cermat. Yang terakhir, selepas selesai semua eksperimen kita hendaklah bersihkan peralatan sains selepas menjalankan aktiviti ini. Nanti kamu tulis semula ikut susunan yang betul di bawah. Seterusnya, padankan kemahiran manipulatif yang diamalkan oleh murid dalam gambar berikut. Lihat gambar nombor 1. Apa yang murid ini sedang lakukan? Murid ini sedang membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Gambar nombor 2 pula.
Ya, dia sedang mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Spesimen yang dikendalikan itu adalah siput. Okey, gambar ketiga. Betul, murid itu sedang menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Nanti kamu tulis semula jawapan di tempat yang kosong. Okey, harap kamu semua faham. Lembaran kerja dan latihan akan cikgu berikan dalam Telegram nanti. Awak buat dan hantar dalam Google Classroom kelas sains masing-masing tahu. Jangan lupa hand in kan jawapan kamu pada saya. Jika ada masalah atau tidak faham, boleh PM cikgu. Bye.